Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria, salam ukhuwah dari saya. Alhamdulillah, bersyukur saya tidak terhingga kerana diberi peluang untuk berada di arena pencarian tokoh nilam pada kali ini. Sebelum kata lanjut bicara, ingin saya berkongsi perihal diri. Nama saya Nur Zafira Hadirah binti Ramli, merupakan seorang pelajar tahun 5 sesi 2021-2022 di Sekolah Kebangsaan Bandar Mas Kota Tinggi dengan nombor kod JPA 3041. Saya merupakan anak keempat daripada 5 orang adik-beradik. Saya mempunyai impian untuk berkerjaya sebagai seorang saintis. Maka, tidak hairanlah jika saya menjadikan amalan membaca sebagai salah satu daripada hobi saya. Alhamdulillah, berkat kepercayaan, tunjuk acak serta dorongan guru-guru dan keluarga, saya telah memperoleh tahap pencapaian dan kejayaan yang boleh saya banggakan. Antaranya ialah mendapat peringkat perak dalam E-Seminar Penyelidikan dan Inovasi dalam Pendidikan peringkat kebangsaan 2020. Naib Johan Pertandingan Inovasi dan Kreativiti Minda Sihat Murid Sejahtera sempurna Karnival Hal Ehwal Murid peringkat negeri Johor. Johan Da'i Cilik dalam Makhrajan Al-Quran Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat daerah seterusnya ke peringkat negeri. Saya juga turut menerima anugerah penghargaan antara pembaca terbanyak sempena kempen Bulan Galakan Membaca dalam program Anak Johor Bangsa Membaca. Dan pencapaian yang paling saya banggakan ialah terlibat dengan SLB iaitu Student Leaders Board Negeri Johor kerana ia benar-benar menguji kemampuan saya sebagai pemimpin. Saya terlibat untuk mengendalikan program-program yang 100% dikendalikan oleh murid peringkat daerah maupun negeri. Pada tahun 2021 yang lalu, saya bersama rakan SLB Johor telah mengendalikan webinar Smart Leader Sekolah Rendah Negeri Johor bersama penceramah tersohor iaitu saudara Samsul Debat dan saya bertindak selaku juru acara. Itulah pengalaman yang paling berharga. Terima kasih cikgu atas kepercayaan dan tunjuk ajar. Lantaran itu, saya terinspirasi untuk membuat resensi buku yang berjudul Semulia Hati Guru. Semulia Hati Guru ialah sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Buku berhalaman 269 muka surat ini merupakan himpunan 95 cerita kontut atau certut yang ditulis oleh sekumpulan pelajar Universiti Pengguruan Sultan Idris. Ia kemudiannya disusun oleh Dr. Talib Samad, Latifah Mahfud dan Ashadi Zaid. Dr. Talib Samad merupakan pensyarah khusus penulisan kreatif di universiti tersebut. Cerita-cerita yang dihimpunkan di dalam buku ini merupakan rakaman pengalaman dan kisah suka duka serta karenah lucu yang dialami oleh guru semasa mengajar dan sewaktu bersama anak-anak murid. Melalui buku ini, saya menyedari bahawa tugas seorang guru itu bukanlah semudah yang disangka. Certot eksperimen katak, Dia Sudah Mari dan Garap Cikgu Firdaus memaparkan situasi pelbagai karenah murid yang menimbulkan masalah dan kekecohan di dalam bilik darjah. Inilah situasi yang guru lalui saban waktu. Justru, untuk mendepani situasi tersebut, perkara yang utama ialah personaliti guru mestilah unggul seperti mesra tetapi tegas, mudah dihampiri tetapi dihormati, kecindan tetapi digeruni. Perkara yang paling mencabar dalam menyampaikan pengajaran ialah menarik minat dan perhatian murid. Oleh itu, seorang guru mestilah kreatif dan berusaha untuk menghasilkan sesi pengajaran dan pembelajaran yang seronok dan berkesan. Certot Formula Cikgu Razak menceritakan kegembiraan hati seorang guru yang berjaya menarik minat anak-anak muridnya untuk mempelajari subjek sains berikutan teknik-teknik menarik yang diperkenalkan olehnya
bagi memahami subjek tersebut. Certot Semulia Hati Guru tulisan Nabi Sahnawi menceritakan kisah Cikgu Rahim yang menyesal kerana sering memarahi anak muridnya Busu yang kerap tidak menyiapkan kerja sekolahnya dan menganggap Busu seorang yang pemalas. Namun, setelah diselidiki, ternyata Busu sedang berhadapan dengan masalah keluarga yang berat. Dia kehilangan ibu bapa dan tinggal sebatang kara. Akhirnya, beliau telah menjadikan Busu sebagai anak angkatnya. Begitulah keprihatinan dan pengorbanan seorang guru. Kesimpulannya, buku ini mengingatkan diri saya bahawa guru merupakan insan yang paling banyak berjasa. Bak kata Datuk Usman Awang lewat puisinya. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki takhta, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Beralih kepada bahagian yang ketiga, saya memilih tajuk kelima. Dewasa ini, permainan tradisional seperti congkak telah dipinggirkan oleh generasi muda kerana penggunaan gadget secara berleluasa. Ya, saya amat bersetuju kerana itulah realitinya yang berlaku sekarang ini. Kesan daripada perkembangan teknologi maklumat. Hal ini demikian kerana selari dengan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Pelbagai peranti moden yang canggih dijual dengan harga yang berpatutan semakin mendominasi di pasaran. Peranti moden seperti telefon pintar memudahkan pengguna mengakses pelbagai permainan video dengan hanya memerlukan sambungan internet. Oleh itu, generasi muda khususnya begitu taksub dengan permainan video seperti Mobile Legends, Call of Duty dan Free Fire. Natijahnya, permainan tradisional seperti congkak semakin dilupakan dan dianggap tidak mengikuti peredaran zaman. Namun, adakah kita akan terus membiarkan sahaja permainan tradisional yang satu ketika dahulu pernah berperanan untuk mengisi masa lapang, menjalin ukhuwah, membantu meminda-minda, malah membentuk jati diri lenyap bersama arus kemodenan? Alangkah ruginya jika warisan itu terus dilupai dan ditinggalkan. Justru itu, banyak pihak boleh mengambil peranan agar perkara ini tidak berlaku. Sememangnya, pembelajaran bermula dari rumah. Ya, ibu bapa sangat berperanan untuk memperkenalkan permainan-permainan tradisional ini kepada anak-anak. Sediakanlah peralatan permainan tradisional di rumah atau hadiahkan kepada anak-anak sewaktu hari jadi mereka, kemudian ajar dan main bersama pada waktu lapang. Dewasa ini, sambutan Hari Keluarga begitu popular di kalangan masyarakat. Gunakan peluang ini dengan memasukkan permainan tradisional dalam aktiviti dan pertandingan. Sesekali berhibur tanpa gadget dan peranti pasti seronok. Biar tak selalu, tetapi tidak terus dilupakan. Peranan institusi pendidikan tidak boleh disangkal. Permainan tradisional ini sewajarnya diperkenalkan dan dimainkan oleh murid-murid sekolah sewaktu aktiviti kurikulum. Ada waktu yang diperuntukkan secara khusus untuk murid mempelajari cara bermain permainan-permainan tradisional ini selain aktiviti sukan lainnya. Karnival permainan tradisional boleh dijadikan acara tahunan di sekolah dan pusat-pusat pengajian tinggi. Akhirnya, ingatlah, sehebat mana pun kecanggihan teknologi tidak mampu membentuk insan sempurna. Manakah tidak, dengan gadget semata-mata, seseorang individu tidak belajar untuk berkomunikasi, menghormati dan menghargai serta berukhuwah.
Semoga semua usaha yang dijalankan dapat mengekalkan seni permainan tradisional ini agar tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Sekian, terima kasih.